Bila bercakap first time nak beli kereta, mesti korang akan consider sama ada nak beli sedan ataupun hatchback. Kedua-dua ni dia ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu pun bergantung kepada korang punya keperluan lah. Assalamualaikum, Aziz di sini. Untuk video kali ini, kita akan tengok construction body yang mana sesuai untuk korang. Sedan versus hatchback. Mari kita mulakan. Untuk perbezaan kali ini, kita akan gunakan kereta yang paling popular lah, ataupun kebanyakan yang popular dekat kalangan rakyat Malaysia, iaitu Perodua Azia dan juga Perodua Beza. Okey, kedua-dua ni dia berada dalam satu segmen yang sama, iaitu segmen A. Antara brand ataupun model yang lain yang lahir daripada satu construction body yang sama, cuma dipisahkan kepada hatchback dan juga sedan, iaitu macam Honda City dan Honda City Hatchback, Toyota Vios dan juga Yaris, Proton Persona dan juga Proton Irish, Mazda 3, Mazda 2 dan sebagainya. Jadi kita akan teruskan dengan poin yang pertama. Kenapa korang kena pilih kereta jenis sedan kalau dalam satu construction body yang sama lah? Poin yang pertama adalah dia punya ruang kargo. Nampak nak buka juga paksa kan? Ruang kargo Perodua Beza ni dia 2 kali ganda lebih besar daripada Azia. Dengan kapasiti dia 508 liter dan dalam Azia pula lebih kurang 230 lebih macam tu. Jadi daripada segi ruang kargo memang menang dekat kereta yang jenis sedan lah. Dan kenapa korang kena pilih sedan? Lagi satu poin yang saya nampak, untuk orang yang dah berkahwin dan dah ada anak, mungkin ruang yang besar ni sesuai untuk korang letak stroller lah kalau korang pakai. Okey, untuk poin kedua pula, kita bercakap pasal keselamatan. Kenapa keselamatan? Okey, sebabnya kereta sedan dia lebih panjang daripada kereta hatchback. Dalam situasi kemalangan, mohon dijawabkan kepada semua penonton di luar sana, kalau dalam situasi kemalangan, ruang dekat belakang ni ataupun kita panggil dia punya crumple zone adalah lebih banyak jika dibandingkan dengan hatchback. Boleh absorb impak kemalangan tersebut dan boleh kurangkan sedikit kesan kemalangan dekat passenger belakang. Benda ni tak sama jika dekat kereta hatchback. Okey, untuk poin yang ketiga pula, kita cakap pasal security. Bila mana korang simpan barang dekat dalam kereta yang jenis sedan ni, orang luar tak boleh nampak lah. Jadi untuk orang mencuri itu ataupun orang intention untuk mencuri, dapat kurangkan sikit lah sebab dia tak nampak barang yang dekat dalam bonnet. Okey, untuk poin yang keempat pula, sedan ni dia lebih comfort jika dibandingkan dengan hatchback, sebabnya dengan ruang ekstra ataupun ruang kargo yang lebih dekat belakang tu, manufacturer boleh letak lebih banyak insulation. Dan contoh macam kalau korang beli durian ke apa, bau dia tak akan masuk lah dekat dalam ruang kabin. Dia tak macam hatchback. Walaupun hatchback tu dekat ruang kargo dia tutup pakai tonneau cover, kadang bila kita beli durian ke ataupun benda-benda yang berbau, bau tu dia akan masuk ke dalam ruang kabin dan kabin korang akan lebih berbau lah. Jadi itulah 4 kelebihan yang ada dekat kereta sedan. Okay, lepas ni kita akan tengok pula kelebihan yang ada dekat kereta hatchback. Let's go! Okay, untuk hatchback pula, poin yang pertama, kita boleh cakap dia punya kelebihan adalah kereta ni kecil berbanding sedan. Walaupun tak banyak lah, sebab perbezaan antara Azia dengan Beza dari segi panjang dalam 50 cm je, lebih kurang panjang ni 50 cm. Okay geng, saya nak buat sedikit pembetulan pasal information yang saya bagi dekat video yang korang tengah tengok ni. Saya ada cakap yang panjang 50 cm macam ni, yang pasal perbezaan panjang, keseluruhan panjang antara Perodua Beza dan juga Perodua Azia. 50 cm bukan macam ni, panjang ni macam lebih kurang 20 cm. 50 cm, saya ada bawa tape, 50 cm 53 kan, 53 macam ni panjang dia. Ni adalah perbezaan. Okay, cuma sekejap. Macam korang boleh tengok, ni adalah perbezaan panjang Perodua Beza dan juga Perodua Azia. Kalau Proton maybe dalam 43 tak silap, 40 cm something. Kalau Toyota Yaris dengan Vios dalam 30 something. Kalau Honda City dengan City Hatchback ni dalam 20 lebih something macam tu. So ini adalah panjang dia. So minta maaf kerana salah beri info. Oh, dan juga satu saya nak kongsikan, dia ada beza sikit kalau kita cakap pasal proportion body. Kalau contoh platform kereta tu, contoh untuk segmen B, dia dibuat daripada mula platform yang dia dibangunkan tu adalah segmen B sedan. Bila dia punya segmen B sedan dijadikan hatchback, dia punya perbezaan panjang tu tak banyak lah. Tapi kalau daripada dia punya platform mula-mula tu, manufacturer buat fokus terus untuk kereta hatchback, dan bila daripada hatchback ditarik jadi sedan, dekat situlah akan ada banyak perbezaan daripada segi panjang, dan overall proportion kereta tersebut akan nampak macam lebih tinggi lah, sebab daripada mula dia dibawa untuk hatchback,
Dan hatchback ni kelebihan dia punya ruang bumbung tu, ruang kepala tu dia tinggi. Jadi bila ruang kepala tu dia tinggi, jadikan sedan tu yang kadang nampak macam tonggek sikit lah. Contoh macam kereta Beza. And then kalau macam Persona tu nampak macam pelik sikit daripada belakang kan. Itu saja sedikit information nak kongsi dengan korang. Jadi teruskan menonton. Kalau Honda City dengan Honda City hatchback dalam 20 lebih cm je. Kalau Toyota Vios dan Yaris dalam 30 cm macam tu. Persona dan Iris dalam 40 cm je. Punya perbezaan tak adalah ketara. Tapi perbezaan yang kecil sikit tu, bila kita nak parking kat tempat yang kecil, kereta hatchback ni dia akan berikan kelebihan yang lebih lah jika berbanding sedan. Sebab bila pemandu tu bila nak parking dan dia nak agak, kereta hatchback ni adalah lebih senang berbanding dengan sedan. Okey, untuk poin kedua dan ketiga pula, kita boleh cakap kereta hatchback ni dia mudah untuk masuk barang dan juga lebih mesra ruang. First kita akan tunjukkan lah sebab apa saya cakap dia mudah untuk masuk barang, sebab dia punya bukaan ruang bonet ni dia lebih besar daripada sedan. Jadi korang nak letak barang tu mudah lah. Bila korang dah letak barang tu, dah barang tu macam bergerak ke dalam kereta, jadi korang senang nak ambil. Kalau macam sedan tu dia punya ruang kargo yang luas, kadang bila barang tu gerak ke depan, korang nak mencapai tu agak jauh. Benda ni tak terjadi dekat kereta hatchback. Dan pergi kepada poin mesra ruang, hatchback ni lebih senang untuk guna ruang passenger. Yang mana kalau korang nak tambahkan dia punya ruang kargo lah. Kalau korang nak beli barang-barang yang panjang, dia nak tambahkan ruang kargo tu senang. Korang just turunkan dia punya seat dan korang gunakanlah ruang passenger belakang. Kalau macam sedan tu, dia ada limitation dekat bahagian beam. Dan kadang dia punya bukaan antara ruang passenger dan juga bonet tu agak kecil. Dia tak sebesar hatchback. Poin yang keempat pula, kereta hatchback ni, manufacturer dia lebih terapkan jiwa sporty jika berbanding dengan sedan. Kalau korang boleh tengok contoh macam yang ada dekat Proton, Toyota dan juga Honda lah. Yang mana kalau kita bercakap pasal hatchback, dia punya image ni kebanyakannya lebih sporty. Okey, kita pergi kepada poin yang kelima pula. Poin kelima, kereta hatchback ni dia punya handling lebih sedap jika berbanding dengan sedan. Sebabnya bila kereta tu lebih pendek, dia punya unsprung weight ataupun lebihan berat yang dekat belakang tu tak ada. Dan poin yang terakhir untuk kereta hatchback ni korang kena beli adalah sebab harga. Bila cakap pasal harga ni akan affect semua orang lah. Memang bila orang semua nak beli kereta, harga tu memang memainkan peranan yang penting. Jadi hatchback ni sebenarnya lebih murah jika berbanding sedan. Jadi kita dah sampai ke akhir video dan seperti yang korang dah tengok tadi sebelum ni, poin-poin yang saya dah bagi tahu, mana yang sesuai dengan korang? Adakah hatchback ataupun sedan? Sebelum tu saya nak ucapkan terima kasih kepada sahabat saya kerana pinjamkan kereta Beza. Seorang tu saya tahu awak yang tengah tengok kan. Terima kasih. Dan terima kasih juga kepada kawan saya yang cantik manis tu. Kepada korang di luar sana, manakah yang sesuai dengan korang? Adakah sedan ataupun hatchback? Jawapan tersebut ada dalam diri anda. Jangan lupa untuk letakkan korang punya jawapan dekat ruangan komen di bawah. Okey, sampai di sini saja untuk video kali ini. Terima kasih kepada semua kerana menonton. Kalau korang suka, mohon untuk like dan subscribe channel ni. Semoga kita berjumpa lagi dalam video akan datang. Assalamualaikum dan adios.